Amar ma'ruf nahi munkar merupakan di antara puncak tertinggi di dalam Islam. Mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran adalah puncak tertinggi. Itu adalah di antara karangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat yang masih menonton di channel YouTube Ambo, Jamin Hassan, YouTuber rakyat. Hari ini Ambo nak ulas berkenaan dengan kedatangan Menteri Agama yang dipanggil Mentega ke negeri Kelantan dan juga Terengganu. Ambo menantikan apakah tujuan Menteri Agama datang ke Kelantan. Kerana Menteri Agama ni datang ke negeri Kelantan dan berjumpa dengan Esko Agama. Kalau kita masih ingat, banyak kali yang memasukkan video Esko Agama ni ketika kempen PRU yang ke-14. Katanya, agak kotor, sekali lagi yang memasukkan video Nasruddin Daud. Sebab tu Ambo jawab sebelum nak kecek tamadun Islam di Kelantan, biar dia perutuh tamadun judi di Pahang dulu. Sebab Islam dengan judi dia tak boleh duduk sekali, sebab pengak dengan tai, walaupun sama tokoh. Tak boleh duduk sekali, kalau duduk sekali orang tak makan. Walaupun nama pengak, tapi pengak tai. Tak faham lagi buat bandingin lagu tu. Katanya judi dan juga Islam tidak boleh bercampur. Itu betul. Apa yang Nasruddin kata itu betul. Cuma yang jadi persoalan, adakah Esko Agama apabila dia berjumpa dengan Menteri Agama dan mereka sama-sama di dalam Kerajaan Perikatan Nasional, mereka adalah kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Ambo berkira-kira mungkinlah Esko Agama akan berbincang mengenai dengan judi, soal RUU 355, hudud. Jadi setelah lama Ambo tidak ziarah Facebook Esko Agama Kelantan, Ambo pun ziarahlah FB Nasruddin Daud. Jadi amat sedihlah apabila Ambo lihat program yang ada hanyalah merasmi sekolah. Dan yang lebih menyedihkan Ambo, sekolah yang dilawati oleh Menteri Agama ni sekolah adik-beradik pada Esko Agama. Sumbangan yang telah diberikan pada sekolah adik-beradik pada Esko Agama. Sumbangan diberikan kepada orang yang kaya. Masih banyak lagi sekolah-sekolah yang miskin. Tetapi Ambo tidak lihat berapa lagi program Menteri Agama turun Kelantan. Ambo tak lihat sekolah mana lagi yang dapat bantuan. Kamu lihat kalau Menteri Agama datang ke Kelantan, dah senarai sekolah-sekolah yang dapat bantuan. Dan apabila dia lajak ke Terengganu, diberi pula sumbangan kepada kawan dia dalam PAS. Dia adalah usahawan, ahli politik dan juga sekarang ini memegang jawatan pengurusi dalam GLC LPP. Yang ni Datuk Dr. Nik Zawawi. Itu yang dikeluarkan oleh FB Menteri Agama. Dan kunjungan beliau, Ambo lihat hanyalah kunjungan seperti mufti ataupun pengurusi NGO. Dalam keadaan negara kita ni macam-macam isu agama yang bunyi geger ni. Bagaimana dengan isu sajat yang telah pun umum tidak minat lagi dalam Islam. Artis ada yang dah telah mengaku nak jadi ponde. Anak ataupun keluarga menteri yang berkahwin cara India. Sampai kali ini kita tak dengar adakah beliau sudah pemurtad ataupun masih Islam. Dan banyak lagi isu yang kita kira sepatutnya menteri tak sempatlah nak mari ke Kelantan. Hanya nak merasmi dan bagi bantuan. Ambo kira Yadim Kelantan dah ada. Adakah Menteri Agama ni tak ada kerja ataupun tak percaya orang bawah? Dalam keadaan negara darurat, PKP, Menteri Agama mari ke Kelantan hanya sekadar nak bagi makan rasmi sekolah. Menteri Agama ke Kelantan. Esko Agama tak bincang ke bagaimana RUU 355, bagaimana dengan judi, bagaimana dengan peminum arak. Jadi benda-benda ni kita tak tengok perbincangan secara ilmiah daripada Kementerian Agama termasuk Esko Agama. Apabila Ambo menziarahi Facebook Esko Agama negeri Kelantan, Datuk Nasruddin Daud yang sebelum ni kalau kita pergi berceramah sehingga kan dia kata dia tinggalkan DAP ataupun PAS tinggalkan DAP kerana DAP tak mahu hudud. Nah hari ini bila DAP tidak lagi bersama kerajaan dan PAS bersama dengan Perikatan Nasional bersama dengan UMNO telah pun menjadi kerajaan, katanya kerajaan Melayu Islam, kenapa isu RUU 355 hudud pemandu mabuk ini tidak lagi kedengaran? Esko Agama bertemu dengan Menteri Agama sekadar nak rasmi sekolah, sekadar nak bagi makanan rusa. Apabila hamba ziarah FB dia, hamba tengok aktiviti di FB-nya juga sama seperti dengan Menteri Agama, tak ubah seperti mufti ataupun NGO. Sekadar naik bot nak bagi bantuan kepada orang yang terkesan dengan banjir. Dan boleh dikatakan FB dia tak sibuk pun. Kita tak katalah sibuk atau tidak seseorang itu berdasarkan Facebook, tetapi
Menteri Agama, Esko Agama, kita nak dengar lah dalam kenyataan media dia ke apa yang dia buat. Apa yang Esko Agama, Menteri Agama Kelantan buat. Itu yang kita nak tengok. Ini kalau sekadar aktiviti kekal sama seperti jadi mufti dulu, buat apa? Jadi menteri. Dan menteri ni peranan dia besar. Bukan disibukkan dengan urusan nak pergi bagi bantuan, itu bukan Menteri Agama. Dan nama lebih pelik apabila Menteri Agama terlalu asyik dengan aktiviti penerangan tentang vaksin. Beramai ke dalam Malaysia ni yang aktif vaksin? Kenapa Menteri Agama berilah Menteri Kesihatan dan Menteri Penerangan dulu? Kerana aktif vaksin ni bukan hanya orang agama Islam saja tolak. Ada lagi lah orang tidak Islam. Dan anda lihat, mereka yang menolak vaksin ni bukan kumpulan yang besar pun. Tak ada pun himpunan, demonstrasi, buat sign petition. Tak ada pun, kecil saja. Kenapa isu aktif vaksin ni diperbesarkan seolah-olah besar, ramai rakyat Malaysia menolak vaksin? Tak tolak pun, tak ada masalah. Dan kalau kita tengok sambutan kalau kerajaan buat undang-undang, tak ada pun yang marah. Ini cocok-cocok lah. Mungkin ada yang takut dengan jarum, mungkin yang tak nak beratur panjang. Itu je, bukan kerana aktif vaksin. Tetapi Menteri Agama ni dah jadikan aktiviti ataupun penerangan vaksin, dah jadi macam Menteri Komunikasi, melayan kerana mereka yang tak mahu divaksin ni. Jadi mungkin kerana dah tak ada kerja, nak nampak ada kerja, buatlah program penerangan tentang vaksin. Tak perlu. Cukup sekadar Menteri Komunikasi dan Menteri Kesihatan, mungkin mesti KJ. Cukup. Rakyat Malaysia tak ada yang begitu anti besar kumpulan yang aktif vaksin. Yang perlu dipandang serius Menteri Agama adalah isu-isu agama. Dalam isu sajat yang telah memberitahu, yang telah menggembarkan rakyat Malaysia, beliau tidak lagi berminat dengan agama Islam. Ini bukan soal namanya sajat, tetapi dah banyak kali kita dengar apabila seseorang itu nak dibicarakan dalam mahkamah syariah, mereka isytihar kuat Islam kerana tak mahu dibicarakan. Jadi mungkin ada di sebalik sajat ini yang mengajar mereka, dan ini memerlukan satu polisi baru, memerlukan satu sentuhan daripada Menteri Agama, daripada Kabinet. Fikirkan bagaimana sekiranya berlaku perkara ini. Soal sajat tidak berminat kepada agama Islam, beliau bukan kerana berminat kepada agama lain, tetapi kerana tak mahu dibicarakan di dalam mahkamah syariah, sehingga sanggup mengeluarkan perkataan tidak lagi minat dengan agama Islam. Saya tidak mahu salahkan Menteri Agama, tetapi saya merasa terkilan apabila seperti tidak ada usaha. Kita bukan sekadar semata-mata bercakap soal sajat, tetapi kita tidak mahu lagi ada kes begini. Kerana kes ini bukan kes kali yang pertama, banyak kali. Di Kelantan, saya tak saya sebut nama, seorang pengamal ilmu sesat, apabila nak dibicarakan di mahkamah syariah, beliau juga mengatakan ingin keluar Islam. Akhirnya beliau meninggal dunia dan tak sempat dibicarakan. Nasib baik. Jadi kita tak boleh nak menafikan isu ni dah menjadi salah satu cara mereka yang tak mahu dibicarakan dalam mahkamah syariah, mereka akan umum keluar Islam. Jadi seolah-olah mereka tidak lagi boleh dibicarakan di dalam mahkamah syariah. Jadi apa polisi kerajaan sekiranya berlaku peristiwa sebegini? Kalau kita lihat bagaimana pertahanan negara, mereka tidak hanya menunggu musuh menyerang. Mereka tidak hanya menunggu pengganas masuk ke dalam negara, tetapi mereka telah bersiap sedia dengan polisi, dengan pelbagai perancangan sebelum perkara ini berlaku. Sebagai contoh, mereka dah ada ramalan berdasarkan ilmu dan disiplin mereka. Sebagai contoh, CB ni ada niat untuk meletupkan bangunan parlimen. Sebagai contoh, pertahanan negara, perisik negara, dia baca awal. Bagaimana tu mungkin saya tak boleh nak terangkan secara detail, saya pun tak tahu. Tetapi mungkin mungkin kalau dia dapat menangkap orang yang berminat pada senjata api, macam-macam lah cara. Makna kata, pertahanan negara, perisik negara, mempertahankan negara bukan hanya menanti musuh ataupun menanti sesuatu itu berlaku, tetapi beliau membaca, meramal apa yang bakal berlaku. Sama juga dengan Kementerian Agama, sepatutnya apabila isu sajak ni dah pergi ke Mekah bertudung, sepatutnya Kementerian Agama dah boleh prediction. Kerana itulah ketika Pakatan Harapan menjadi kerajaan, kita tidak menjauhkan diri daripada mereka ini. Namun ketika kami menjadi kerajaan, kami mendekati mereka, kami menyelami mereka, lalu dikatakan Pakatan Harapan pro-LGBT. Kami nak menyelamatkan mereka. Mereka inilah mereka yang berpenyakit. Mereka sakit yang perlu dirawat, bukan mereka yang perlu dihukum. Kuasa menghukum bukan kuasa kita, itu kuasa Allah SWT. Tetapi kerajaan harus memikir bagaimana cara nak mengelakkan mereka. Mereka telah melakukan dosa besar. Kita harus memikirkan bagaimana supaya mereka tidak sampai keluar daripada Islam. Akhirnya mereka itu insaf.
dengan kauselingnya, dengan pelbagai ceramah, pelbagai ajakan kita tunjuk baik. Biar mereka rasa Islam itu memberi rahmat kepada sekalian alam. Bukan lagi agama yang hukum-menghukum. Ya, agama Islam ada hukuman. Tetapi kita harus mengajak dahulu. Karena itulah saya masih ingat lagi ketika PAS nak melaksanakan RUU 355. Saya masih ingat lagi ketika mula-mula PAS nak melaksanakan RUU 355. Saya pernah berdebat secara tidak formal lah, tidak rasmi dengan pimpinan PAS. Saya nyatakan bahawa sebelum nak menjatuhkan hukuman yang besar, perkemaskan dulu mahkamah syariah. Tak. Mereka kata kita perlu kuatkan hukuman, perlu tingkatkan sebatan, perlu tingkatkan penjara. Nah, hari ini bila dah jadi kerajaan, dah tak ada dah. Dulu saya dah beritahu kita perkemaskan dulu mahkamah. Alhamdulillah ketika kami Pakatan Harapan di bawah Kementerian Agama, kita berjaya mengangkat mahkamah syariah. Hari ini apa peranan PAS, peranan Menteri Agama dalam menjayakan misi supaya Islam ini bukan dilihat musuh, bukan dilihat menyerang, tetapi menerang dan kita berdakwah secara bil hikmah. Isu yang berlaku dalam negara, soal artis yang telah mengaku tidak lagi berminat nak jadi lelaki, nak jadi pondan, soal sajak tak minat lagi dengan Islam adalah satu ujian kepada negara. Bagaimana negara harus mengatasinya supaya ia tidak berlaku lagi. Nah, hari ini PAS sudah jadi kerajaan, fikirkanlah. Tapi sedih, apabila Menteri Agama dan Esko Agama berjumpa, kita tak dengar pun satu pengumuman besar untuk agama Islam di Malaysia. Hanya sekadar pergi ke sekolah tahfiz, pergi sekolah pondok, beri sumbangan, tak ubah dengan gerakan NGO. Kata inilah kerajaan Melayu Islam, kerajaan yang akan membela Islam. Itu sahaja yang kamu mampu buat. Sangat memalukan. Ini memperlihatkan kamu tidak boleh menjadi kerajaan, tidak mampu untuk mentadbir. Menteri Agama saya kira letaklah jawatan, memalukanlah. Kamu Menteri Agama tetapi buat kerja sebagai mufti, pakaian pun tidak boleh ikut protokol. Kamu dulu saya minat tetapi hari ini saya rasa. Dan kepada rakan-rakan, bagaimana pula dengan anda terhadap Menteri Agama kita ni? Saya kena ada rakan-rakan kita yang minat dulu, hari ni macam mana? Kepada Esko Agama, jangan hanya sibuk ketika musim banjir nak naik bot, nak tangkap ikan. Kamu sebagai Esko Agama, laksanakan tugas kamu seperti Esko Agama. Kamu bercakap ketika kempen pilihan raya, berapi-api tahu. Berapi-api keluar. Dan kamu beritahu UMNO ni begitu begini. Kamu lakukan hari ini perubahan. Yang di mana kamu telah pun jadi kerajaan persekutuan. Kamu boleh berbincang. Kamu boleh ajak Menteri Agama turun ke tempat kamu. Takkan hanya sekadar untuk merasmikan ataupun menjemput Menteri Agama ke sekolah abang kamu. Kepada Menteri Agama dan juga Esko Agama Kelantan, Amar Ma'ruf Nahi Munkar merupakan di antara puncak tertinggi di dalam Islam. Mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran adalah puncak tertinggi. Itu adalah di antara karangan Kitab Bimbingan Mukmin Imam Al-Ghazali. Jadi saya kira sebagai menteri, jangan sibuk sekadar nak merasmikan sekolah, nak berebut-rebut dengan jabatan-jabatan untuk memberi sumbangan. Cukup sekadar anda memuat naik laporan sekolah-sekolah yang mana telah anda bantu. Kerana lebih banyak kerja besar yang memerlukan perhatian anda. Kalau sekadar nak datang ke sekolah, merasmikan sekolah, lalu beri makan rusa, ataupun nak tunjuk bawa bot ketika banjir, tak perlu jadi menteri, tak perlu jadi esko pun tak apa. Dalam isu agama, masih banyak kerja yang perlu dilakukan. Termasuk isu yang kita bincangkan tadi, isu soal sajat. Bukan kerana namanya sajat, tetapi seorang saudara kita yang beragama Islam secara terang-terangan menyatakan di Facebook tidak lagi berminat kepada agama Islam. Kita harus cari dan panggil balik, beri kaunseling, carilah jalan yang terbaik. Kepada mereka yang pernah mencaci pendekatan Pakatan Harapan yang tidak menjauhkan diri daripada mereka golongan ini, yakni golongan LGBT, kita berjumpa dengan mereka, berbincang dengan mereka kerana kita tahu bukan sekadar masalah hari ini mereka lelaki nak menjadi wanita, tetapi ada masalah yang lebih besar yang kita bimbang adalah mereka meninggalkan agama Islam. Masih ada ruang perbincangan, masih ada ruang dakwah kepada mereka. Tetapi ketika itu para walaung tidak putus-putus menghina kita. Nah, hari ini kita boleh lihat akhirnya apa akan jadi apabila mereka mula jauh daripada Islam. Kita doakan semoga sahabat kita, saudara kita yang jauh daripada Islam ini, yang sudah dapat hidayah, yang sudah dapat nikmat Islam tetapi keluar ataupun tidak berminat lagi, supaya mereka terus diberi hidayah. Doakan mereka, simpatilah kepada mereka, dan kita harap kerajaan bertindak dengan tegas. Bukan sekadar menunggu perkara ini terjadi, tetapi fikirlah cara
untuk mengelakkan perkara ini berlaku kepada sahabat kita, saudara kita yang lain lagi. Jadi Menteri Agama jangan sibuk dengan Liverpool, jangan sibuk nak merasmikan, nak sibuk nak bagi bantuan. Itu kerja-kerja mufti, kerja-kerja NGO. Jadilah Menteri Agama yang betul-betul menjaga agama. Jangan sibuk ke benda lain. Kepada esko agama yang dulu berapi-api bercakap, dia keluar api dah seperti naga, nak runtuhkan tamadun judi, nak runtuhkan itu, nak buat wuduk, bla 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 ini. Laksanakanlah tugas anda. Kerana hari ini PAS bukan lagi hanya kerajaan negeri. PAS sudah pun menjadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan. Jadi saya juga sebagai pembangkang, saya juga perlu melibatkan diri dalam amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi mungkinlah ini cara saya. Kerana jikalau anda sekadar bercakap menggunakan agama semata-mata untuk meraih undi, itu juga kemungkaran. Jadi saya perlu mencegah kemungkaran ini. Jadi sahabat-sahabat lain pun diminta untuk melakukan kerja yang sama. Kita buatlah semampu yang kita boleh. Kita buatlah apa yang kita mampu, kerana tak kira besar atau kecil tugas yang kita lakukan, yang penting kita lakukan. Kerajaan melakukan tugas kerajaan, pembangkang melakukan kerja pembangkang demi Islam. Demi memertabatkan Islam. Terima kasih kerana menonton video ini dan terima kasih kerana tidak skip iklan. Terima kasih semuanya. Sebarkan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.